Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini, Saudari Puteri. Saya ingin mengupaskan mengenai tajuk iaitu berkata-kata baik. Kita semua tahu pada umumnya kita semua perlu berkata-kata baik, tak kisah pada sesiapa pun, sama tak kira Islam ataupun kafir. Saya nak terangkan mengenai hadis ni. Hadis ni macam ni. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang bermaksud, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iaitu hari akhirat, maka hendaklah mereka tu dia berkata baik ataupun diam. Maksudnya hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya dekat sini hadis ni Allah sebut kalau kita semua ni ataupun manusia tu sendiri dia beriman kepada Allah dan juga dia beriman kepada hari akhirat, hendaklah kita ni berbicara baik. Kita perlu berbicara baik. Kalau kita tak dapat nak berbicara baik, kita usaha macam mana sekalipun, kalau kita tak dapat, hendaklah kita diam. Kita diam dengan niat kita dapat mengubah diri dan juga kita berdoa kebaikan kepada orang lain. Seterusnya, kita sebagai manusia perlulah memanfaatkan kegunaan mulut. Mulut ni bukan sahaja untuk makan, dia juga untuk berkata-kata, sama ada kita menggunakannya ke arah kebaikan atau sebaliknya. Jika manusia tu dia bercakap dengan sembrono, dia tak tahu pun apa implikasi ayat dia. Dia tak tahu apa hukum ayatnya itu. Dengan disebabkan kalimah itu, dia dah boleh dijampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita semua ni sebagai manusia, kita akan dibangkitkan dekat hari pembalasan. Nanti dekat situ, mulut kita ni akan jadi buah bicara juga, tapi dia tak akan dapat berkata-kata sebagaimana kita guna mulut ni berkata-kata untuk menipu ataupun sebaliknya. Maksudnya dekat situ nanti kita punya anggota badan yang akan suarakan kepada pihak kita. Contohnya tangan kita. Dia kata tangan kanan ni dia selalu bersedekah, dia selalu tolong orang, dia selalu buat apa-apa amal kebaikan lah. Ataupun contoh kalau tangan dia jadi saksi dia buat jahat, ataupun sebaliknya. Setelah itu juga Rasulullah pun amatlah menekankan, amat mewawarkan kita supaya kita menjaga tutur kata. Sebab tutur kata tu mencerminkan kepribadian kita. Maksudnya kalau kita dah bercakap kasar, mestilah kalau orang luar tengok macam orang tu dah dapat orang tu dah dapat macam, oh dia ni dah tahu dah macam mana. Dah tahu dah, tengok cakap pun dah tahu dah. Kasar macam ni, tak ada rasa hormat dekat orang lain. Sampai macam tu sekali pentingnya tutur kata yang baik ni. Hikmah kita bijak berkomunikasi. Berkomunikasi ni bukan kita dengan kawan je, bukan kita dengan family je. Dia open. Kita dekat luar, kalau kita nak membeli pun kita bercakap dengan orang. Kita pergi masjid, kita tak kisahlah kita pergi tempat public mana-mana sekalipun, mesti akan ada orang. Lepas tu kalau kat luar, mustahil lah kalau kita tak cakap dengan orang. Kita akan berkomunikasi juga. Kita berjual beli ke, kita tolong orang ke. Maksudnya dekat situ pun kita mesti lagi kena jaga tutur kata kita. Contoh kalau kita nampak sesuatu kejadian, kalau kita nak kasih komen, macam kita nak suarakan pendapat, tapi kita tahu yang diri kita ni tak akan dapat berkata baik. Kita tahu yang diri kita ni macam mana. Jadi kita lebih baik diam dan juga mendoakan kebaikan kepada orang yang kita nampak tu. Dengan bijak komunikasi ni juga, dia akan dapat elakkan daripada salah faham antara satu sama lain lah. Contoh kalau kita cakap kasar, mestilah orang tu fikir macam kita ni benci dia, kita ni tak suka dia. Sedangkan kita ni okey je dengan dia, cuma pembawakan kita, cuma kita punya kata-kata tu kasar yang membuatkan orang terasa dengan kita. Sebab itulah Rasulullah tuntut dengan kita. Rasulullah tekankan sangat kita jaga tutur kata kita. Sebab tutur kata kita ni pun sedekah. Sebab tutur kata ni lah ibarat doa yang melantun. Maksudnya kalau kita cakap benda yang baik, maka insya-Allah
perkara yang baik datang kat kita. Tapi kalau kita cakap benda yang buruk, kita cakap benda yang bukan-bukan, na'udzubillah min zalik. Sekadar itu daripada saya pada kali ini. Wallahu a'lam bissawab.